Banyak pin dalam game ni. Dia gerakkan bishopnya pergi ke B7, mempin pula bishop yang di F8. Jadi bishop tak boleh nak makan. Kalau tak, nanti queen di hujung tu akan mati. Assalamualaikum dan hai kepada semua pencatur. Dalam video ini, kita nak tengok dua orang ahli fizik bermain chess. Biasa catur ni dimainkan oleh pemain catur lah. Tapi hari ni saya nak bawa korang tengok satu game yang dimainkan oleh dua orang ahli fizik yang bukan biasa-biasa, yang sangat-sangat tersohor. Iaitu kita ada Albert Einstein menentang Robert Oppenheimer. Albert Einstein ni seorang nama yang cukup dikenali lah. Dia merupakan seorang ahli fizik yang sangat famous, sangat tersohor sebab jasanya terlalu banyak kepada dunia fizik. Manakala Robert Oppenheimer ni pula juga merupakan seorang ahli fizik dari Amerika. Dia ni sangat terkenal dengan penciptaan bom atom. Dialah yang cipta bom atom tu. Okey, baik. So, kat sini kita nak tengok satu permainan yang dimainkan oleh dua orang ni lah. Dia orang ni merupakan kawan, berkawan antara satu sama lain. Biasalah, sama bidang fizik. So, game ni diambil pada tahun 1933 yang dimainkan di Princeton, Amerika Syarikat. Kat sini kita ada putih yang dimainkan oleh Albert Einstein menentang hitam yang dimainkan oleh Robert Oppenheimer. Jom kita tengok macam mana ahli fizik yang dikatakan seorang yang genius memainkan gamenya. Kat sini Einstein memilih untuk memulakan dengan pawn ke E4. Robert membalas dengan pawn ke E5. Knight F3 menyerang pawn. Knight C6 mengawal pawn. Dan seterusnya bishop B5. Einstein memilih untuk memainkan opening Ruy Lopez. Dan Robert Oppenheimer memilih gerakan A6, memainkan variasi Morphy defense. Kita ada bishop ke E4 kat sini. Pawn ke B5 menyerang bishop. Bishop melarikan diri ke B3. Dan seterusnya knight F6 menyerang pawn di E4. Namun kat sini Einstein memilih untuk castling 0-0 dan terus Oppenheimer memakan knight makan pawn di E4 dan kita ada rook ke E1. Ini sebenarnya opening yang betul. Ini setakat ini masih lagi teori. Dua-dua pemain ni yang merupakan ahli fizik ni memainkan chess yang betul pada masa ini. Baik. Kat sini, Oppenheimer memilih untuk menggerakkan pawn ke D5 dan Einstein menggerakkan pawn ke A4. Biasanya gerakan yang biasa dimainkan ialah knight pergi ke C3 kat sini. Namun A4 telah dipilih oleh Einstein. Mungkin dengan idea untuk membuat satu perangkap. Contohnya kalau lawannya membuat satu gerakan yang tak bagus. Contohnya seperti bishop ke E7. Dia akan berpeluang untuk pawn A makan pawn B5 kat sini secara percuma. Kenapa saya kata percuma? Sebab pawn A tak boleh nak makan balik. Sebab kalau pawn A makan pawn B5 balik, rook akan makan rook A8 secara percuma. Itulah perangkap kecilnya. Jadi selepas pawn ke A4 kat sini, Oppenheimer membalas dengan pawn ke B4. Kita ada D3 menyerang knight. Knight lari ke C5 dan barulah Einstein memakan pawn di E5 dengan knight makan pawn E5. Kat sini Oppenheimer kata kalau dia makan knight di E5 tu, mungkin selepas knight makan knight, rook akan makan knight balik. Kita dapat tengok rook menyerang king dan rook juga menyerang pawn D5. Jadi ini mungkin memberi sedikit masalah dekat dia punya buah. Jadi selepas knight makan pawn E5, Oppenheimer memainkan knight pergi ke E7. Dan ini memberi peluang untuk Einstein menyerang Oppenheimer kat sini dengan gerakan queen ke F3. Idenya adalah untuk queen makan pawn di F7 membuat checkmate. Dalam posisi macam ni, gerakan yang terbaik untuk defend daripada checkmate ialah bishop ke E6 mengawal pawn di F7. Namun selepas queen ke F3, kat sini Oppenheimer membuat satu blunder yang sangat-sangat besar dengan menggerakkan pawn ke F6. Ini blunder sebab apa? Ini membenarkan Einstein untuk membuat serangan bertubi-tubi dengan queen ke H5 check. Hitam terpaksa mainkan pawn ke G6 kat sini dan kita ada knight makan sahaja pawn di G6. Sebab apa? Sebab selepas pawn makan knight G6, queen akan berjaya untuk makan rook di H8 secara percuma. Permainan diteruskan dengan knight makan bishop di B3, pawn C makan knight di B3 dan kat sini
Sepatutnya Oppenheimer boleh mainkan king pergi ke F7 macam ni sebabnya kalau queen cuba untuk menyerang, contoh kalau queen pergi ke H7 check, bishop boleh block di G7, dan kalau bishop datang ke H6 cuba untuk makan buah yang dipin kat sini, knight boleh pergi melompat ke F5 mengawal bishop ni macam ni, dan kita dapat tengok mungkin hitam masih boleh bermain kat sini lah. Namun selepas pawn C makan knight B3 kat sini, sekali lagi Oppenheimer membuat satu lagi blunder dengan gerakan queen pergi ke D6, dan ini telah membenarkan Einstein untuk menggunakan pinnya yang nampak bahaya kat sini. Sini ada pin, sini pun ada pin. Jadi gerakan yang bagus kat sini ialah bishop pergi ke H6 menambah serangan ke atas buah yang dipin ni. Baik, tak ada apa-apa cara untuk defend kat sini, jadi Oppenheimer menggerakkan kingnya lari ke D7. Dan bila lari, bishop dah free, apa lagi? Bishop makan bishop F8 oleh Einstein. Dan dalam posisi ini, dia cuba pula untuk memakan knight yang berada di E7. Namun kat sini, Oppenheimer pula yang membuat pin. Banyak pin dalam game ni. Dia gerakkan bishopnya pergi ke B7, mempin pula bishop yang di F8. Jadi bishop tak boleh nak makan. Kalau tak, nanti queen di hujung tu akan mati. So kat sini Einstein gerakkan dulu queennya pergi ke G7. Sekali lagi menambah serangan ke atas knight tu. Kita ada rook ke E8 cuba untuk defend knight tu. Dan kat sini Einstein kata knight ni ada banyak pin, kat sini pun pin, kat sini pun pin. Jadi dia kata dia nak kekalkan macam tu lah. Dia cuba aktifkan knight yang satu lagi kat sini dengan knight pergi ke D2. Kita ada C5, rook A ke D1, A5. Dan kat sini Einstein telah membuat satu gerakan yang bagus. Korang boleh cuba untuk pause video ni kat sini dan cari apakah gerakan tersebut. Silakan. Baik, ada serangan kat sini dan queen sedang mengawal knight tu. Jadi queen ni perlu dialihkan ke tempat yang lain. Oleh itu Einstein menggerakkan knight-nya pergi ke C4 menyerang queen yang berada di D6. Dalam posisi ni, kalaulah hitam memainkan queen ke C6, cuba melarikan queen tu, semestinya knight yang berada di E7 ni akan matilah secara percuma. Jadi Einstein boleh makan rook, makan knight E7 check, rook boleh makan rook E7, dan seterusnya bishop akan makan rook E7. Dan kat sini kita dapat tengok ada ancaman berbahaya, bishop tu akan diangkat dan mungkin terdapat checkmate kat sini. Kalaulah hitam melarikan diri, contohnya seperti king lari ke C8, kat sini sebenarnya terdapat checkmate dalam 5 langkah. Bolehkah korang tengok checkmate tersebut? Kepada siapa-siapa yang rasa nak cari checkmate 5 langkah ni, silakan pause kat sini lah. Tapi kepada sesiapa yang nak tengok, nak enjoy saja, jom ikut saya. Saya tunjukkan checkmate 5 langkah. Dimulakan dengan queen pergi ke G8 check, memaksa king pergi ke D7, dan kita ada rook ke E1, gerakan yang mengancam untuk queen datang ke D8 membuat checkmate. Jadi kat sini queen C7 perlu dimainkan, dan kita ada queen pergi ke E6 check, memaksa king pergi ke E8, dan seterusnya bishop boleh buka ke mana-mana sahaja. Kat sini kita ada bishop pergi ke D6, membuat open check kat situ, dan semestinya ini adalah checkmate yang mudah. Kalau queen pergi ke E7, queen makan sahaja queen, ini adalah checkmate. Manakala kalau king larikan diri ke D8, semestinya queen masuk ke E8, ini adalah checkmate. So itu sebabnya selepas knight pergi ke C4, Oppenheimer kata tak apalah, queen mati pun matilah. Jadi dia gerakkan pawn D makan knight C4 kat sini. Kita ada pawn D makan pawn C4, dan kita dapat tengok telah terbukanya satu lagi pin, banyaknya pin. Dan Oppenheimer kata queen dia mati, jadi dia gerakkan queen makan rook D1. Kita ada rook makan rook D1, king ke C8, dan seterusnya bishop makan knight di E7 secara percuma. Dan kat sini Oppenheimer kata, dah habis banyak dah buah, jadi dia resign dan menyerah kalah. Dia ni mencipta bom atom, tapi tengok dia pula yang kena bom atom kat sini kan. Okay. Jadi itulah satu game yang dimainkan oleh dua orang ahli fizik yang tersohor pada masa dahulu. Dan kita dapat tengok kat sini Einstein sebenarnya merupakan seorang pemain catur yang okey juga. Dua-dua sebenarnya memainkan opening yang betul pada awalnya, dan Einstein telah membuktikan kehebatannya pada masa inilah. Walaupun ada satu ayat Einstein pernah berkata, dia pernah kata bahawa seorang yang genius seperti Emanuel Lasker
membazirkan masanya dengan bermain chess. Jadi maksudnya kat sini nak kata Einstein ni tak pandang chess sebagai sesuatu yang serius lah. Dia pandang chess sebagai sesuatu yang sia-sia sahaja, tak dapat apa-apa. Tapi masih lagi dia merupakan seorang pemain yang bagus lah kat sini. Alright, itu saja untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton. Silakan subscribe kepada channel kami. Selamat bercatur. Assalamualaikum. Bye-bye. X Chess Academy.